Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam Sayyidul Ayyam kepada semua. Salam pecutan akhir Lailatul Qadar kepada semua. Selamat pagi pada sahabat-sahabat yang non-Muslim. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih tim OBC memanggil saya pada hari yang sangat-sangat bertuah penghulu segala hari untuk saya berkongsi sesuatu kepada sahabat-sahabat dalam audisi pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih tanya kepada sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini. InsyaAllah ada manfaat yang akan saya kongsikan, insyaAllah. Okay, sebelum tu marilah kita berdoa agar kita mendapat manfaat daripada ilmu yang akan saya sampaikan ini, kerana setiap perjalanan, setiap apa yang kita lakukan ini adalah ilmu yang kita cari, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami ilmu yang manfaat, rezeki yang luas dan halal, dan amalan yang diterima oleh Allah, insyaAllah. Okay, terima kasih kerana berada dalam OBC pada pagi ini. Okay, sebelum tu saya tadi kita dah dengar soundtrack lagu tentang Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dipanggil Malam Lailatul Qadar. Sekarang view saya sekarang ni, alhamdulillah, saya berada di rumah mentor saya, Ustaz Man dan Kak Ma. Okay, saya mohon izin untuk saya teruskan pagi ini. Akan ramai leader dalam ni. Depan saya ada bukit yang sangat hijau. Amazing view kan. Kalau siapa yang pernah berada di sini akan rasa keharmonian, kebahagiaan. Okay, pada hari ini saya akan bawa satu topik, momentum. Nanti saya akan terangkan. Okay, kalau kawan-kawan dalam chat ni, berapakah momentum anda 20 Ramadan? Berapakah momentum anda selama 20 Ramadan ini? Adakah anda telah mencapai berat anda yang ditarget dalam bulan ini? Momentum ibadat kita, kalau boleh tulis dalam tu 1 sampai 100. Apakah momentum anda setakat 20 Ramadan ini? Boleh tulis dalam chat dulu sebelum saya share slide saya, insyaAllah. Alhamdulillah, 89 dah A, kan? Ada A+. Kita tengok balik refleksi diri, apa momentum dalam kita selama tempoh 20 hari tu. Jadi saya save slide saya. Okay, kalau nampak slide saya, boleh tekan 165. Nampak? 165. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang aktif pagi ini. Alhamdulillah. Itulah momentum kita. Walaupun kita berpuasa, sebenarnya kita menggambarkan betapa kuatnya kita. Kan? Betapa kuatnya kita. Itulah momentum transformasi diri yang saya ingin sharekan kepada semua pada hari ini adalah Ramadan. Satu bulan yang kita tunggu. Satu bulan yang kita tunggu untuk kita mencari sesuatu ya Allah dalam bulan Ramadan. Itulah momentum Ramadan. Dan selepas ini adalah Syawal. Dan saya akan sharekan kepada anda tentang momentum transformasi diri. Apa itu momentum transformasi diri? Saya melihat kepada perjalanan kita 20 hari Ramadan. Dan hari ini adalah malam 21 Ramadan dan juga malam ganjil, iaitu adakah malam ini malam Lailatul Qadar yang kita kejar. Itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Adakah kita akan bersedih dengan perginya Ramadan? Adakah kita akan membawa momentum yang telah kita lalui dalam 20 hari Ramadan yang kita lalui? Apa yang telah kita buat? Kandungan hikmah yang kita capai dalam bulan Ramadan. So hari ini, inilah topik saya, formula momentum yang saya jumpa. Okay? Prinsip keabadian momentum daripada kecil ke besar. So hari ini, apakah momentum kita yang akan kita bawa selepas daripada Ramadan? Daripada contohnya kita kata Ramadan ini adalah road to Ramadan, road to kebaya, road to bergaya di pagi Syawal. Okay, banyak sangat kita punya target untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualiti ibadat kita. Adakah momentum itu akan kita bawa? Itulah yang dinamakan di mana Ramadan ini melatih diri. Ini adalah reminder pada diri saya juga dan juga kawan-kawan semua.
Ya Allah, adakah kita melatih diri kita untuk lebih baik? Adakah selepas ini menjadi lebih baik dan lebih baik? So inilah, dalam Ramadan inilah juga membawa kita momentum kepada fizikal, perubahan fizikal, perubahan mental dan juga spiritual. Okay, itulah yang gambaran Ramadan sebenarnya, momentum yang kita akan bawa ke hadapan. Sehingga berakhir Ramadan nanti, kita harus tingkatkan peningkatan diri, sama ada dari segi BMS tadi yang saya sebut, body, mind and soul kita, adakah berterusan sebagaimana yang telah kita biasakan dalam bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan ini kita dah bermula dengan nutrisi sihat, pada bulan Ramadan ini kita telah bermula dengan makanan yang mengikut Kementerian Kesihatan nasihatkan. Adakah selepas ini sebagai coach yang ada dalam online pada hari ini yang sedang berusaha untuk turunkan berat badan, adakah momentum tersebut akan terus bersama-sama dengan anda untuk terus mencapai berat yang dia, insyaAllah. Itu yang cuba saya kongsikan. Kerana apa? Kerana segalanya adalah bermula dari pemakanan. Apabila kita fikirkan satu hari nanti, apabila kita fikirkan adanya Aidilfitri itu, adakah ia merupakan satu kemenangan ataupun ia merupakan Ramadan yang terakhir kita? Itulah kita bayangkan, adakah itu satu Ramadan, adakah Ramadan terakhir kita? So kita tak nak itu Ramadan terakhir kita, sebab kita nak kejar Ramadan yang seterusnya, insyaAllah. So itulah yang dikatakan kemenangan. Kalau kita berjaya membawa momentum ketika Ramadan, itulah journey kita yang sangat indah untuk kita bawa selepas ini di bulan-bulan yang akan datang, insyaAllah. Okay, apa topik yang saya akan bincang ni? So kalau hari ini adalah berapa bulan? Hari ini 22 April. Adakah anda telah capai target penurunan yang dicapai? Contohnya hari ini 100 gram, 500 gram, 1 kg. Berapa telah anda turun dalam setakat hari ini? Kalau boleh tulis dalam chat. Okay, boleh tulis. Saya bukannya pakar fizik, tapi saya suka tengok formula tu tadi kan. So berapa penurunan berat anda setakat hari ini bila anda target awal Ramadan, road to Ramadan kali ini, saya nak pakai baju fit, saya nak pakai jenama brand Elora, saya nak pakai bulan bintang lautan dalam. So apa tu? Adakah anda capai? Ya Alhamdulillah, terima kasih tanya kepada Yumi 3 kg. Bukannya senang bagi saya, 1 kg itu bukan senang, tapi pada bulan ini kita mulai proses autolisis, kita berpuasa. Itulah dinamakan booster yang sangat-sangat natural sebenarnya dalam kita punya dalam bulan Ramadan. Tahniah kepada yang telah tulis hari ni. Tahniah kepada Khalid 4 kg. So Khalid tadi dia kata saya tengah dengar lagu raya, feeling raya. Alhamdulillah, saya pun feeling raya hari ni dengan pakaian songkok. Tadi saya nampak sahabat saya Bam Zaidi pakai songkok, lepas tu taruh tepi mungkin. So Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menulis tahniah. First week almost 3 kg. Yes, lepas saya akan masuk tips kalau kita berada dalam stagnant plateau. So apa perlu kita buat? Tahniah. Dan Azrin naik 1 kg, dia program naik kg, Alhamdulillah. Dan adakah momentum pada kita meningkat? So itu adalah persoalan dalam antara kita dengan Allah. Itu adalah antara dengan pencipta, insyaAllah. Okay, seterusnya. Okay, so siapa saya sebenarnya? Bercakap Zabdul, saya adalah Bamfas dalam Herbalife, tapi nama saya Muhammad Nur Fazli bin Adnan, berumur 38 tahun, merupakan seorang sarjana muda undang-undang, merupakan seorang peguam bela dan peguam cara, dan kini saya adalah full time Herbalife. InsyaAllah kita sama-sama berjuang. Hero remaja ni, Alhamdulillah, kita semua adalah hero remaja, insyaAllah. Okay, inilah saya, Alhamdulillah, atas ajakan kawan saya, sahabat saya untuk menyertai program tuition kursus online, dan saya menemui sesuatu yang sangat amazing. So inilah saya sebelum ni adalah seorang peguam, pergi mahkamah seperti biasa. Bila habis mahkamah, duduk dengan kawan-kawan lawyer, berbincang, makan, itulah saya. Dan akhirnya berlakulah perubahan fizikal saya daripada seorang yang sebenarnya saya bukan seorang yang kurus, yang okey. Dan bila kita berada dalam satu circle, kita yang buat makan itulah akan berlaku kepada kita, kan. Alhamdulillah, tapi saya bersyukur dengan apa yang saya ada. Ini adalah kesyukuran saya. Apabila nama saya didaftarkan sebagai peguam bela peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya, itulah hadiah yang terbesar bagi kepada kedua ibu bapa saya, yang mana mereka berada dalam kamar ini menyaksikan biodata saya dibaca pada ketika itu. Alhamdulillah,
Terima kasih ya Allah, terima kasih memberi saya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dan inilah saya, 118 kg permulaan saya pada November 2020. Alhamdulillah, saya rasakan ini adalah saya sehat kali ini. Saya sangat syukur saya sehat. Saya boleh main ATV, saya boleh berjalan, saya boleh travel, saya boleh pergi mana-mana. Tapi sampai satu tahap, saya rasakan berat badan saya tidak boleh membawa saya untuk lebih jauh. Saya penat, saya rasa susah bernafas, kaki sakit, dan bermula kat sini saya kata, ya Allah, aku perlu sihat dan aku perlu tukarkan fizikal saya kepada yang lebih baik kalau saya ingin berada di luar. Alhamdulillah pada November 2020 saya join tuition kursus online, dan Alhamdulillah saya mendapat saya November hari itu saya tangkap gambar-gambar yang saya pakai. So kalau hidup ni kita fokus pada 165 itu apa dia, terpegang pada keesaan Allah yang satu, rukun iman dan juga rukun Islam, insyaAllah hidup kita akan berjalan dengan sebenarnya, insyaAllah. Itulah yang saya pegang dan kesungguhan saya, dan kita percaya dan sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah, berprasangkalah terhadap Allah sebab apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita, insyaAllah. Itulah hidup hashtag 165 yang saya pegang. Alhamdulillah, inilah saya terturun 47 kg dalam jenis ini. Amazing sangat yang apa yang saya gunakan dalam produk ini, dan saya sehingga kini saya masih menggunakan, dan insyaAllah selama hidup saya, apabila sesuatu yang memberi kebaikan dalam diri kita, kita boleh teruskan. So sekali lagi dia tidak memuratkan diri. Alhamdulillah, inilah amazing journey saya. Dan bila kita dah ada perubahan, kita berkongsi, saya memberi ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang 100 kg ke atas. You jangan rasa down dan rasa susah. Kerana apa? Kalau kita ada kesungguhan, kita ada tekad, kita ikut dengan dalam circle yang kita ada, insyaAllah kita akan capai apa yang kita inginkan. Itulah amazing yang saya jumpa dalam circle ini. Dan tahniah saya ucapkan kepada anda. Kalau anda pada hari ini selama menyertai program online, berapa kg telah anda turun? Berapa kg yang telah anda turun? Boleh tulis dalam chat pada hari ini. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, saya tak pasti Kak Asma ke. Alhamdulillah, terima kasih first time join. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat pada semua. Ya, salam Jumaat dalam usia. Alhamdulillah. Berapa anda turun, kita boleh tulis dalam ni. So inilah before after saya. Kalau saya boleh kata, ini adalah baju yang saya pakai ketika saya pergi Palestin waktu ini. Dan waktu ini kaki saya sukar untuk berjalan. Dan yang sebelah tu adalah yang terbaru, okay, saya pakai ketika ke Vienna. So saya just tangkap gambar untuk inilah perbezaan yang kata thanks to Allah, thanks to Herbalife, thanks to circle saya, sponsor saya, Bamjai, my mentor, my founder tuition program Ustaz Man dan juga Kak Mah, dan juga tim saya dalam tim Bampas. Alhamdulillah, inilah jenis yang sangat amazing. Kita masuk kepada pada pagi ini, apa yang saya nak sampaikan. Amazing facts. Kalau kita mengamalkan 165, saya sebut awal tadi, 24434. Apa formula tu? Kenapa dia bermain dengan nombor 24434 tu? Iaitu dalam azan kita dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dalam tu kalau kita perlukan kejayaan, ada dalam solat, ada dalam solat. Dan kalau kita perlukan, mari kita mendirikan solat. So itulah 24438. Setiap hari kita bangun, jagalah ibadat kita, jagalah solat kita. Itulah yang sangat-sangat amazing journey juga saya jumpa dalam online ini. Ingatlah bahawa kecerdasan boleh menjadi ibadah. Kita perlu sihat. Kenapa kita perlu sihat? Kerana kita ingin mencapai keredaan Allah. Dengan apa? Dengan ibadah tu. Dan itulah yang saya pegang. Amazing facts dalam hidup saya, ya Allah. Apa yang sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya? Apakah, kalau saya katakan dengan dalam diri saya, apakah pengakhiran saya nanti? Bagaimanakah? Adakah saya dengan fizikal yang berat, orang usung jenazah saya, adakah itu yang saya maukan, ya Allah? Kat situlah persoalan itu timbul. Dan ini adalah antara diri kita, dalam diri kita. Cabaran, kalau orang tanya saya, apakah cabaran? Cabarannya bagi saya tak ada, tapi cabaran itu adalah dalam diri kita. Diri kita situ adalah cabaran kita. Sebab kita yang bawa diri kita ke mana. Siapa kita nak kita jadikan? Apakah future kita, masa depan kita? Apakah perakhiran kita? Itulah jawapan yang ada dalam diri anda, insyaAllah. So tadi kita kata bulan Ramadan, saya tengok semua keluar road to Ramadan. Yes, saya nak buktikan ini. Tapi pada malam 10 terakhir ini, kita fokus, ya Allah,
Uratu Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang sangat agung, istimewa. Kalau tadi kita dengar lagu tadi, di dalam bulan Ramadan ada satu malam, itulah dipanggil malam Lailatul Qadar, yang nilainya sangat-sangat berlipat kali ganda kan. Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya bulan Ramadan ini datang kepada kita dalam dia ada malam, amalan ibadat yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Seperti apa? Malam 1000 bulan. Oh, banyak ya Allah, 1000 bulan dibagi. Sesiapa yang kehilangan malam tersebut, sesungguhnya telah kehilangan semua kebaikan dan tidak akan kehilangan semua perkara tersebut kecuali orang-orang yang telah diharamkan. So, itulah malam Lailatul Qadar yang insya-Allah kita kejar bersama-sama. Tapi untuk kejar malam Lailatul Qadar ini, saya lebih fokus kepada pemakanan nanti. Sebab kita dalam pemakanan kita kena jaga juga kalau kita ingin kejar kepada satu malam yang sangat-sangat luar biasa. Okay. Dahaga pula, tapi tak boleh minum. Okay. Maksudnya kita berdoa, ya Allah, Allahumma innaka afu tuhibbu afwa anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berilah kami keampunan kepadaku ya Allah. Ya Allah, berilah kami berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya Allah, untuk kami meningkatkan keimanan kami, ketakwaan kami ya Allah. Oleh itu, doa ini kita boleh amalkan ya setiap hari daripada bermulanya 10 malam terakhir ini. Apakah usaha kita untuk kita memenuhi malam Lailatul Qadar itu? InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan jumpa satu malam yang luar biasa. Itulah dinamakan malam Lailatul Qadar. Ini saya sharekan pecutan akhir Ramadan. Dan juga kita jadikan pecutan akhir Ramadan ini juga pecutan akhir untuk kita pastikan target kita penurunan berat tadi seiringan dengan ibadat kita. Itulah yang saya kata momentum transformasi diri. Okay, pecutan akhir dari segi fizikal, dari segi mental dan juga spiritual. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil. So ini boleh dijadikan panduan untuk kita sama-sama. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa insyaAllah kalau diizinkan oleh Allah. Okay. Inilah Ramadan, raya dan momentum transformasi diri. Tadi saya dah explain Ramadan itu bagaimana kalau kita punya perjalanan tadi bermula macam mana, raya nanti kita macam mana, adakah kita akan bermula pada sebelum Ramadan dengan kaedah pemakanan yang macam mana. Kerana apa sekarang kita dah ada transformasi diri dalam tempoh kan, kita belajar 21 hari, 90 hari. So jadikanlah ini satu bulan yang menukar habit kita yang lebih sihat. Itulah insyaAllah kalau kita betul-betul memikirkan tentang kesihatan kita. Inilah refleksi diri saya selama 20 hari Ramadan berlalu. Inilah dulu saya sentiasa penat ya Allah, sentiasa penat berjalan, penat duduk dengan pakcik-pakcik ni. Padahal waktu ketika ini saya masih muda lagi, jalan penat, duduk bersama dengan saya rasa akhirnya itulah yang saya decide untuk refleksi diri saya bertahun lamanya. Setiap hari tahun kita berazam, tahun ni saya nak pakai raya ni saya nak pakai baju slim fit kan, contoh dia slim fit tapi syariah compliant lagi. So selama bertahun-tahun bercakap macam tu, alhamdulillah tahun lepas bila saya menyertai program ini, itulah Allah izinkan saya mendapat pakai baju yang saya suka. Kita refleksi diri kita sendiri, amal ibadah kita macam mana, solat kita macam mana, hubungan kita dengan manusia macam mana. Banyak sebenarnya, bukan setakat ibadah tapi refleksi diri kita dalam pelbagai faktor, sama ada sosial, kebaikan kita, kebajikan kita kepada manusia, hubungan kita dengan Allah itu adalah yang paling utama kan, dan juga hubungan kita dengan manusia. InsyaAllah kita cuba refleksi diri kita sendiri, sebab kita je tahu siapakah diri kita dan sejauh mana perginya diri kita. Okay, 5 tip pecutan Ramadan. So hari ni tadi ada yang kata dah turun 5, dah turun 3, dah turun 4 kan, banyak. Saya dah 40 bamfas, alhamdulillah. Berkatahnya Asma mau pecut sama-sama, kita pecut sama-sama. So saya akan sharekan saya punya apa yang saya buat dan apa yang saya lakukan ini. Saya dalam program ini saya suka melakukan kata kalau kita belajar sains, kita suka buat kita eksperimen sendiri kan. Waktu first year saya bersama dengan nutrition ini, saya berpuasa. Saya first time saya berpuasa pada bulan Rajab dengan menggunakan
nutrition ini pada peringkat awal mindset saya kata, woi, boleh ke saya bersahur dengan benda ni. Sebab saya ada laki makan, kalau bersama selepak dengan saya, kita boleh tahu, oh dia ni tahu restoran tu, dia ni tahu makanan tu, dia ni tahu kat sini, dia ni tahu kat sini. So itulah saya. Tapi saya kata tak apa, saya tukar mindset kita tukar mindset kan. Kalau hari ini dah 20 Ramadan, saya pasti anda semua telah melalui proses tersebut. Kita tukar mindset kita, kenapa kita nak ambil why kita pada peringkat awal dia. Kalau yang baru dalam ni kan, kita ingat balik why kita pada first day kita masuk dalam online coaching tadi. Begitu juga dengan apa yang kita targetkan dalam kehidupan kita. Puasa sunat Isnin Khamis, Alhamdulillah, dan puasa sunat hari putih. So itulah antara amazing transformasi yang anda lalui. So ucapkanlah syukurlah sebenarnya, syukur sangat apa yang telah dilalui. So saya akan share 5 tip pecutan Ramadan, okay, dari aspek apa yang boleh saya sharekan. Dan untuk kita sampai ke malam, sampai ke salam tahajud yang mulai, kita boleh bangun, tarawih kita boleh lakukan, okay? Dan saya pasti pada 10 malam terakhir ni ujian dia sangat besar. Waktu ni lah baju kurung yang disulam kena cari yang baru. Waktu ni lah bazar jalan tam memanggil-manggil. Waktu ni lah Sogo memanggil-manggil kan. Waktu ni lah macam-macam yang memanggil. Tak boleh lepas ni aku nak pergi sana pergi sini. So itu benda tu berlaku kan. Banyak tu adalah cabaran kita, distraction dalam diri kita yang perlu kita fikirkan. Mak busy kan. Waktu ni lah nak cat kan, nak cat rumah. Waktu ni lah nak bersihkan garden, nak buat apa, everything. Itulah sebenarnya dalam ujian. Okay. So first saya nak kata untuk kita berada dalam satu momentum yang sihat, yang fit, untuk kita capai hari kita daripada pagi sahur sehinggalah momentum malam. Alhamdulillah, tahniah, kita dah ada momentum tu sebenarnya. Sahabat-sahabat saya dalam ni semua dah ada momentum yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama tadi selepas subuh, kita you all terus masuk, sama ada kita masuk pelataran Al-Quran, kita masuk kita mendengar audio motivasi. Kalau hari ni anda tidak tidur, itu yang pertama saya suka ingatkan dalam diri saya. Selepas sahur, jangan tidur selepas sahur. Jangan tidur selepas sahur ataupun selepas subuh. Terpastikan momentum selepas ni. Kenapa apa? Sebab apa? Kalau sebelum ni saya jenis yang lepas sahur bangun terus tidur. So kita akan tinggal subuh kan. Tapi bila kita dah dalam bulan Ramadan ni mengajar kita bagaimana kita bermulanya breakfast kita, bermulanya sahur kita ke macam mana kan, dengan tinggi serat kan. Kita ambil apa sama ada kita mengambil solid food ataupun nutrition. So benda ni bermula daripada sahur tu. Saya kata diri saya, tips pertama, jangan tidur selepas sahur atau selepas subuh. Kerana kalau kita bermula pada hari itu dengan energi yang maksud saya tidur tu tadi, dia akan melemahkan. Dan saya seriously, kalau saya tidur selepas subuh dan benda ni ataupun selepas sahur, dia akan panjang. Kita akan tinggal apa yang sepatutnya kita buat. Sebab apa? Tadi lepas sahur kita dah makan makanan yang kita ambil. Sebab dia yang kita ambil mungkin dalam kualiti yang banyak, lepas tu kita tidur, benda tu akan menjadikan kita lebih gemuk. Sebab itulah kita saya kata tadi, lepas sahur dan lepas subuh, pastikan kita terus ada planning kita untuk buat apa. Antara dia kita tadabbur Quran ke kan, ataupun kita bersama dengan grup motivasi pagi, apa yang kita buat. Yang penting jangan tidur selepas sahur. Kerana selepas sahur tu, kalau kita melakukan tidur selepas sahur, itu akan menggalakkan lagi dalam Islam, itu bukan habit yang terbaik, kerana ia adalah tidak baik dalam Islam sebab kita menjaga kesihatan kita. Itu yang that's why saya katakan tip pertama, jangan tidur selepas sahur ataupun selepas subuh. Dan juga kalau kita percaya pada itu juga orang kata, bapa saya selalu ingatkan saya, lepas subuh adalah rezeki yang termasuk. Dia selalu kata, kalau lah kita tidur, rezeki tu Allah nak bagi kat kita kan. So kalau tertidur benda tu tak sampai, dia punya bayangan dia macam tu, so kita tak bangun. So Alhamdulillah, jadikanlah habit selepas subuh, melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita, tenaga kepada kita. Begitu juga pada sahabat-sahabat yang bekerja selepas subuh, keluar pergi bekerja. Sebab saya juga melalui proses itu. Kalau lepas subuh kita atau sahur kita tidur, untuk kita bangun balik bekerja, sangat-sangat malas kan, perasaan malas tu akan berlaku. Okay?
Okay, jangan tidur selepas sahur. Kedua, okay, saya nak bersenam 2-3 kali seminggu. Pada hari ini, 10 hari ni kan, kalau tengok saya punya Facebook, saya pergi hiking, saya boleh pergi brisk walk, saya boleh pergi jogging. Sebab apa? Sebab kita punya mindset di bulan inilah kita lebih aktif, okay, kita boleh bersenam 2-3 kali sehari. Okay, adakah dalam mindset kita kata susah dan mustahil kan? Bagusnya, boleh hebatnya orang ni kan, Ramadan ni boleh pergi senaman. Kalau kawan-kawan saya, sahabat saya dalam ni kan, yang buat aktiviti senaman, apa yang anda buat dalam bulan Ramadan ni? Saya nampak Coach Zaidi dia banyak juga antara yang saya tengok rajin melakukan aktiviti senaman sebelum bersahur kan, sebelum berbuka. Itu antara masa night cycling. Alhamdulillah, mana yang kita sesuai dengan kita, brisk walk tu antara yang sangat-sangat mudah, di mana hanya lakukan senaman ringan and low intensity ni yang sekurang-kurangnya 1 jam ikut kemampuan kita. Senaman ringan sebelum waktu berbuka antara dia pagi-pagi, okay, selepas Alhamdulillah ada saya punya teammate ni, Coach As, jogging, brisk walk, dan sangat-sangat amazing everyday berkongsi tentang aktiviti beliau bersama suami dia. Alhamdulillah. So senaman low intensity ni adalah sebarang senaman yang tidak meningkatkan kadar degupan jantung kita, okay, yang terlalu tinggi. So sekarang kita ada jam yang boleh heart rate kita tengok yang sesuai dengan kita punya heart rate kita, yang tidak boleh melebihi 120, lingkungan 120 paling tinggi ketika melakukan senaman. So pastikan senamannya yang boleh mengikut anda. Jangan comparekan diri kita dengan orang lain. Kalau hari ni dia boleh hiking, aku nak hiking. No, dia patut tengok sejauh mana anda boleh ikut degupan jantung, lalu mana yang anda boleh lakukan. Alhamdulillah, inilah yang saya buat bersama tim. Saya mendaki Bukit Dinding, Taman Tugu, dan juga Bukit Gasing. Amazing people kan. Alhamdulillah, kenapa saya pilih hiking ni? Sebab saya itu adalah sunnah Rasulullah kan, fit for sunnah. Okay, kita dapat bukan dapat aktiviti yang baik, dan kita dapat aktiviti sunnah, pahala sunnah tu tadi. Kalau kawan-kawan dalam ni, sahabat dalam ni inginkan hiking 10 malam terakhir, hari terakhir ni, boleh PM saya. Kita boleh pergi sama-sama buat satu community hiking yang untuk lebih sihat bersama-sama. Kita support insya-Allah. Kita jadi lebih kuat, bukan setakat Ramadan, dan kita akan berterusan insya-Allah. Okay. Okay, Alhamdulillah, walaupun saya ke mana-mana memang saya suka hiking. Ini adalah di Bukit Gasing. Okay, cycling. Ini aktiviti selepas Ramadan nanti teruskan. So benda ni adalah akan memberi kita sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kita tahu basic untuk penurunan berat ni adalah 8% pemakanan, 20% itu adalah exercise. Tapi bagi saya, kita melakukan exercise adalah untuk kita menggerakkan kita punya fizikal agar kita sentiasa aktif, kita sentiasa berfikiran yang baik, yang positif, terutama kalau kita berada dalam nature. Bagi saya, masuk nature dengan muzik burung yang sangat-sangat tenang, itu yang saya suka sebenarnya, kenapa saya masuk hutan kan. So ada ke dalam ni geng-geng hiking, lepas ni kita boleh bersama-sama kan. Alhamdulillah, kita pun suka hiking. Yes, Kak Zahar, jom esok Kak Lim ada di Sabah, banyak sampai Sabah, insyaAllah kita boleh hiking ke KK kan, Kota Kinabalu. Okay, why not, kita boleh pergi bersama-sama beramai-ramai. Okay, insyaAllah esok nak tanya Kak Iman pergi frame kan, Kepong. Alhamdulillah, teruskan aktiviti yang memberi kita tenaga, insyaAllah. Okay, next. Okay, ketiga, elakkan makanan elakkan makanan manis ketika berbuka, terutama gula kan. Kita dah kata 3M yang first saya masuk dalam tuition program, memang saya totally tidak ambil gula. Sebab daripada itulah penurunan saya sebulan 11 kg, 10 kg daripada November sampai Mac dengan cepat. Sebab apa? Saya dah memang saya tak ambil gula. Okay, Alhamdulillah, benda ni sebenarnya kalau kita buat, kita akan betul-betul tekad dan kesungguhan itu akan ada dalam mindset kita.
Kenapa? Kalau bulan Ramadan ni kalau kita tengok macam ada hidangan dalam dekat atas table kita. Saya sendiri ada cabaran kan. Bila kita bersama keluarga, ada kuih koci, ada kuih muih yang manis-manis, kuih pelita, kuih yang sedap, sebanyak kuih. Air pun pelbagai air biru, air merah, air kapur, air banyak sangat. So memang tidak ada fakta menafikan kita ni, saya pun manusia biasa, kita ni manusia, kita nak makan sedap kan, makan yang lebih sedap. Lagi perut kita yang ketika berpuasa ni, kita rasakan semua kita nak kan, semua kita nak. So itulah kata elakkan makanan manis ni, sebab dia akan melemahkan kita. Kalau boleh cuba elakkan mengambil ni sebarang makanan yang manis ketika berbuka puasa. Sebab apa, kita tadi saya kata daripada pemakanan kita ni, kita seharian kita sekarang momentum nak capai kiam mulai bangun malam tadi. Kalau kita berat makan yang banyak, makan bergula ni, dia boleh memberi kesan pada diri kita. Amalkan makan apa yang saya amalkan pemakanan sekarang ni, dua atau tiga biji kurma ketika berbuka puasa juga ada, untuk kita hilangkan rasa craving kita terhadap gula. Itu yang boleh kita amalkan. Dan saya juga bersama dengan inilah makanan buka saya. Kalau saya craving gula, memang saya akan buat shake saya yang sangat-sangat amazing ini, bercampur dengan buah-buahan. So kita bersama dengan circle yang sangat-sangat. Kalau saya tanya apakah flavor yang anda suka makan, kan? Kalau hari ni anda dijemput dalam OBC pada pagi ni, boleh tanya anda punya coach, apa yang saya tunjuk ni kan, dia boleh jadikan inilah satu pemakanan yang sihat kan, bermula dengan shake yang sihat. So dragon fruit ni sangat saya suka gabungkan dalam shake saya. So saya rasa ini premium berbuka saya, bersahur saya. So untuk saya lah kan, daripada craving gula. Yes, saya nak, sangat sedap. Yums ya. Jangan terliur pula kan, kita baru pukul 10 pagi, jangan pergi peti ais dah buka pula, peti ais dah buat. So ingat, kita masih dalam berpuasa lagi. Slope bunyi orang macam Sloopy, 7-Eleven kan, sedap. Okay, alhamdulillah, shake wow tu, yes, shake wow kan, sedap sangat. Okay, seterusnya yang ketiga, saya dah tunjuk pula adanya. Okay, jangan berbuka terlalu banyak. Okay, sebab apa? Bukan dalam sifat mazmumah kan, adalah syarul ta'am, banyak makan. Banyak makan ni sebenarnya satu sifat yang sangat tidak terpuji kan, mazmumah. Semua benda yang kita nak tengok, semua kita nak makan. Kalau kita makan banyak pada bulan pada Ramadan ni, pasti dia lepas maghrib, saya sendiri sebelum ni lepas maghrib kalau makan banyak, lepas maghrib saya akan tidur. Mula tertinggalnya isyak, tertinggalnya tarawih kan. Tapi inilah yang saya katakan, bermulanya momentum kita di bulan Ramadan ni, jangan berbuka terlalu banyak kan. Semua yang benda yang kita tengok tu, itu adalah ilusi sebenarnya. Martabak tu adalah ilusi sebenarnya. Lamb shank tu adalah ilusi bagi kan. Kita tengok apa yang kita nak. Berbukalah secara perlahan-lahan dan jangan makan terlalu laju. Tapi saya ni makan laju, saya makan laju. Bila kita makan terlalu laju, sebenarnya kita akan lambat hadam, lambat kenyang, tu yang kita makan. Akhirnya kita akan makan terlalu banyak. So that's why antara faktor yang boleh saya sharekan, kita kawal nafsu makan kita dan elakkan makan terlalu banyak. Ianya bukan saja akan menyebabkan kita rasa malas, dan dia akan menyebabkan kita punya target tadi, kita kata 3 kg, 5 kg tak capai dan akan naik lemak lagi. Tetapi ia juga akan menyebabkan kita tu yang saya kata malas. So that's why apa yang saya buat dalam bulan Ramadan ni, memang saya follow MP meal plan Ramadan kita dalam kalau kita berada dalam group, saya follow resepi Ramadan. Alhamdulillah, inilah cara saya punya plating pemakanan di bulan Ramadan. Saya akan bermula dengan nutrition kan, dan saya jenis memang akan makan nasi. Alhamdulillah, kalau kita mengikut apa yang diajar oleh coach kita, insyaAllah kita akan dapat capai berat ideal kita. Itu grilled chicken, saya sangat suka grilled chicken. Saya suka salad, saya memang kalau boleh tu lebih banyak fiber, lebih banyak salad tu adalah lebih baik. Okay, ini setengah pinggan saya adalah fiber, dan saya akan pastikan inilah makanan yang saya
lakukan. Tak banyak, tak sikit, tak banyak, tapi alhamdulillah kenyang. Kita boleh melakukan ibadat malam dengan teratur, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, inilah saya punya plating Ramadan. Okay, seterusnya kita tips yang seterusnya. Okay, makan cara sunnah kita. Apa cara sunnah? Gaya pemakanan yang seimbang dan sederhana. 3S, separuh. Separuh dia adalah protein, separuh lagi adalah karbo, setengah itu adalah, separuh juga adalah fiber, sama ada buah. Alhamdulillah, itulah kalau kita amalkan, kita memang dah set dalam mind kita, kita teruskan momentum itu sehinggalah bulan-bulan akan datang, dan saya pasti gaya hidup kita juga akan berubah. Untuk kita menukarkan, memastikan bahawa kita menggabungkan semua aktiviti dan senaman dalam kehidupan kita ni, untuk kita rasa tenaga kita, energi kita, dan kita punya aktif secara fizikal tu, insyaAllah. Itulah yang boleh saya sharekan. Okay, seterusnya, okay, morel lah dengan buah-buahan. Dulu saya seriously, saya kata kalau morel saya mesti ada kuih-kuih, ada mihon, mi goreng kan. Tapi sekarang ni kita dah ada pilihan buah. Why not kita beli buah kan? Buah-buahan lagi sedap kan. Buah-buahan apa yang kita boleh pilih macam-macam. Kita boleh pilih apple, kita boleh strawberry, mangga, tembikai kan, antara dia. Tertukar kan habit makanan sebelum ni. Sebab apa? Sebab lepas morel tu tadi kita kata, ya Allah, aku nak bangun untuk qiyam nanti. Kat situlah kita nak berdoa merintih. Tapi kalau kita makan apa kata roti canai tsunami lepak maple malam kan, lepak maple, so memang kita jadi tsunami lah atas katil tu kan. So tak dapat lah bangun. Sebab apa? Sebab daripada pemakanan kita morel tadi. So that's why kita ambil secara bersederhana untuk kita kata, untuk setkan dalam mind kita untuk kita jumpa malam Lailatul Qadar tu tadi. Dan bukan setakat malam Lailatul Qadar, kita dapat idea week kita berat yang ideal untuk kita pastikan momentum tu berterusan, insyaAllah. Okay. Inilah yang saya nak share juga. Inilah yang terakhir adalah booster Ramadan kan. Booster Ramadan ni saya pasti. Apa tu booster Ramadan? Kalau semula jadi, sekarang ni kita memang sedang booster secara semula jadi, natural yang Allah berikan di bulan Ramadan ni, di mana kita berpuasa. Tapi dalam bulan terakhir ni, kalau kita dalam ni, kita boleh membuat booster Ramadan bersama dengan circle kita. Okay, dan saya boleh sharekan amazing result dalam tim kami di Institution Kursus Online ni yang berlaku pada Ramadan pada Mac hari tu. Kalau tengok penurunan booster Ramadan, Bambok kan nombor 1 tu 4.3 kg turun. Ni bukan bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan kalau kita buat dengan booster, semua booster Ramadan plus dengan booster yang kita akan program yang akan ada pada hujung minggu ni, kita akan dapat result yang lebih banyak. Dan saya punya teammate Bam Saiful Ras yang turun 3 hari 9 kg. Kalau hari kita dah tempah baju kebaya kebarong kan, tapi try tak muat. Saya macam siapa berada dalam fasa plateau ke stagnan ke, inilah masa dia untuk kita ubah benda tu dan kita movekan benda tu. Sebab apa? Bagi saya, booster ni adalah memaksimumkan kita punya peningkatan, memaksimumkan penyingkiran toksik yang ada dalam badan kita kan. Lama kita makan bertahun-tahun, tapi dengan inilah akan membantu kita kurangkan craving dan rasa lapar sebenarnya. Dan sebenarnya bagi saya yang paling sekali, kita merasakan kesusahan orang yang sukar, negara-negara yang tak boleh makan yang tidak boleh makan solid food tu. So kita akan merasakan satu keinsafan dalam diri kita. Kita akan merasakan betapa susahnya orang untuk makan. Tapi dalam ni kita makan satu produk yang sangat-sangat amazing, tapi kesan daripada diri kita. Badan rasa lebih ringan dan lebih bertenaga. Inilah yang saya boleh sharekan dalam journey ni. Banyak boleh turun 8. Saya sendiri pernah turun 6.7 kg 3 hari. Dan ini adalah proven success yang melalui booster dalam pecutan akhir ni, yang boleh saya storykan, yang boleh saya sharekan kepada anda semua. Alhamdulillah. So inilah antara booster dengan produk yang saya ambil ni. Alhamdulillah. Ini Bam Saiful, dia terturun banyak juga, terturun 40 kg macam tu. Tapi amazing, dalam booster dia boleh turun 9 kg. So kalau ada ingin tahu maklumat lanjut
berjumpalah dengan coach anda untuk berbincang. Coach, saya nak turun lagi 2 kg, saya nak turun lagi 3 kg. Dan inilah bulan yang sangat-sangat bagi saya, Ramadan inilah satu momentum yang sangat-sangat terbaik untuk kita mengubah fizikal kita. InsyaAllah dengan izin Allah remote control. So itulah so saya punya masa 1.5 insyaAllah. Ingat, Allah melihat usaha kita, apa kita usahakan. Kalau kita kata Allah, kita dalam mindset dan kita kata ya Allah, kita doa untuk jumpa malam Ramadan dan mengubah fizikal sama ada body, mind dan juga soul kita, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita usahakan. Kalau ada soalan, insyaAllah sekalian penghargaan pada sponsor saya, Coach Bamjai yang telah turun 61 kg, saya punya mentor dan founder TKO Ustaz Azman dan juga Kak Manet. This is amazing result proven yang telah turun sebanyak 65 kg dan tim saya yang berada dalam nikahnya, yang berada dan sahabat-sahabat yang bersama saya pada pagi ini dalam online breakfast club. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim OVC. Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Kalau ada sekarang ada 3 minit, kalau ada soalan, alhamdulillah boleh bertanya. Harap-harap ada manfaat daripada perkongsian ini. Saya doakan 10 malam ini kita teruskan momentum on fire, on fire, sama-sama kita bersama-sama on fire untuk capai berat kita, berat ideal kita, insya-Allah. Itu yang target kita inginkan apa, dan kita kembali balik jalan kembali untuk kita dapatkan. Pampas masih nak turun berat lagi. Ya, saya masih kena turun berat saya lagi. Sebab kita banyak bulan ni banyak lagi yang saya makan sana makan sini kan. Saya pun manusia juga. Kita boleh sama-sama transform diri kita, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Sama-sama semoga memberi manfaat pada semua, insya-Allah. Saya serahkan kepada Nora. Terima kasih Coach Bamfas. Masya Allah, tabarakallah, nampak tak? Setiap orang mesti nak ada, walaupun dah dapat ideal weight, tapi still nak jaga pemakanan tu, sebab kita nakkan habit tu tidak bertukar ke arah habit lama. Habit baru kita kena improve mana-mana yang kita tak dapat capai. Kita rasa macam ada lag di sana sikit, ada lag di sini sikit, lepas tu mana-mana yang terciduk, tersasar sikit, kita boleh dapat jadikan improve balik sampai dapat dapat yang terbaik untuk kita. Sebab setelah kita dah turun berat badan ni, ramai orang yang kita perlu bantu kan. Macam Bamfas sendiri dibantu oleh kawannya yang dah Bamjai kan, Coach Bamjai yang dah turun berapa puluh kg. Jadi dari situ sebenarnya bila kita dah turun berat badan, kita dah happy, share our happiness, share di social media, no problem. Yang bukannya nak tunjuk kita dah bangga, dah turun berat badan lah apalah semua kan. Tapi tak, sebenarnya kita nak berkongsi supaya mereka nampak, lihat progress kita, dan mereka dapat sedar, ada awareness di situ kan. Tiba pula saya. So terima kasih kawan-kawan. Salam salam Jumaat. Kita jumpa hari Isnin dengan coach yang sangat awesome juga, sama macam Coach Bamfas. Jemput kawan-kawan juga pada 9.30 pagi hingga pukul 10 suku pagi. Nikmati kesedapan aneka buah kurma dari Timur Tengah. Hanya 30 minit dengan GrabMart. Dapatkan variasi buah tangan kurma dari Timur Tengah. Hanya 30 minit dengan GrabMart.